Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bertemu kita pada pagi ini. Okay, hari ini cikgu nak berkongsi dengan satu lagi bab baru dalam tingkatan 5 iaitu tajuk vektor lah. So, hari ini dalam vektor untuk part yang pertama ni cikgu nak kongsikan 5 bahan pengajaran cikgu. Yang pertama pengenalan untuk vektor, kemudian apa itu vektor sama, apa itu vektor negatif, kemudian bagaimana untuk menghitung magnitud suatu vektor dan yang terakhir nak melihat kesan suatu vektor apabila kita darabkan dengan suatu skala. Kemudian dalam macam reminder lah di sini, ya betul reminder. Ada di sini diberikan kepada kamu 6 perkara. Cuma hari ini yang cikgu nak share hanya setakat 4 perkara dululah. Iaitu yang pertama, kalau belajar boleh lihat dekat sini. Cikgu nak share dengan kamu. Yang pertama berkaitan dengan vektor boleh. Cara penulisan suatu vektor. Nanti dekat slide yang berikutnya cikgu akan tunjuk. Kemudian macam mana nak menghitung magnitud suatu vektor, apa yang dimaksudkan dengan vektor negatif, dan yang ini general statement lah, iaitu vektor sifar bermaksud kosong dan arahnya tidak dapat ditentukan. Untuk perkara 5 dengan 6 ni kita akan jumpa dalam vektor part yang kedua nantilah. So, untuk pengenalan kepada konsep suatu vektor ini, kalau murid lihat dekat slide yang cikgu sediakan ini, suatu vektor ni sebenarnya dia akan mempunyai, kita panggil dia magnitud. Magnitud sebenarnya jarak lah yang kita boleh kira, dan arah. Dalam konsep vektor ni, arah kita wakilkan dalam bentuk nak panah lah. Ni contoh nak panah ni. Ini cikgu highlightkan dulu siap-siap, jadi pelajar fahamlah apa yang dimaksudkan dengan arah. Manakala apa yang dimaksudkan dengan vektor pula, cikgu tunjuk dekat sini macam mana nak kira. Ni satu garis lurus, kita kira lah. Itu maksudnya magnitud. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni contoh Seperti tak boleh kira ni sebab kotaknya tidak sekata. Yang boleh kira contoh yang ni lah. 1, 2, 3, 4. Ni yang boleh kira lah. Yang lain tu boleh kira tapi kurang tepat. Itu kita boleh buat anggaran sahaja. Jadi contoh suatu vektor dekat sini kalau pelajar lihat, pelajar lihat kat sini dia dah bagilah contoh untuk suatu vektor dekat sini. Yang pertama dia kata kelajuan. Tapi sebenarnya dalam fizik kita panggil dia velocity lah, atau laju. Sesaran ni sebenarnya displacement dalam fizik dan juga daya serta banyak lagi lah. Jadi B pula ni, kita lihat dekat sini bagi suatu vektor. Pelajar boleh nampak dekat sini cara asal menulis seperti cikgu dah cakap. Ini suatu garis lurus yang mempunyai magnitud dan juga tanda arah. Ini vektor A lah. Vektor A yang boleh ditulis diwakilkan seperti ini. Yang pertama ada 3 cara lah. Yang pertama seperti ini. Macam mana kita nak mewakilkan bagi suatu vektor, ada 3 cara. Yang pertama, suatu vektor kita tulis vektor A, B dengan atasnya diletakkan dengan tanda nak panah. Itu arah lah. Arah daripada A pergi B, atau A italic dan bawah ditulis simbol seperti ini. Kalau cikgu nak tulis dekat sini, bolehlah cikgu tulis supaya pelajar jelas.
Okey, simbolnya seperti inilah. Cikgu tulislah. Macam itulah. Dan okey, satu lagi, suatu vektor boleh ditulis dengan seperti ini. Iaitu A yang diboldkan ataupun ditebalkan lah. Jadi jelaslah dekat sini kalau baca nampak dekat bawah ni. Dekat bawah macam mana kita nak tulis. Okay, apabila kita nampak satu garis lurus. Garis lurus dekat sini. Daripada A pergi B, yang pertama jelas ini anak panah. So kita akan tulis vektor AB sama dengan A lah. So macam ni. Vektor A, B, atasnya kita letak anak panah sama dengan vektor A. Yang di bawahnya ada simbol macam gelombang itu. Atau kita boleh buat satu lagi A tebal lah. A yang ditebalkan. Macam ni lah. Okey, kita lihat contoh. Okey, contoh mudah kat bawah ni. Yang pertama, kita lihat garis lurus. Dari A pergi B. Dari A pergi B. Dan di situ kita lihat, kita akan nampak ketara sangat. Kita boleh kira, hitung semula. Tadi kita tunjuk. Bagaimana nak menghitung dia. Kita kira saja sebab ni boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, macam mana tulis? A, vektor A, B. Vektor A, B sama dengan vektor X lah. Kemudian yang lain, PQ. Vektor PQ sama dengan Y. Ini cara penulisan. Latihan yang pertama yang telah disediakan jawapannya sekali kat sini. Dia senang, belajar-belajar terus dan terus faham. Okey, A pergi B. Begitulah. Vektor A pergi B. Di atasnya ada anak panah. Kita terus praktikkan dekat sini. Ada anak panah kat sini. Vektor A, B. Dan ianya sama dengan ni lah. Vektor A. Okey, untuk yang sebelah ni. I pergi ke J. Okey, vektor I pergi J sama dengan B. So, yang ni lah. Ni. Okey, kemudian. Okey, berikutnya kita nampak dekat sini C. Okey, C, vektor C. Anak panahnya daripada E ke F. So, cara dia vektor E pergi F sama dengan vektor C yang ni. Okey. Jelas. Dan yang terakhir. Okey. Kita nampak dekat sini vektor PQ sama dengan B. So, yang ini. Okey, jelas sangat. Vektor D sama dengan vektor PQ lah. Ada arah kat sini. Ataupun kita boleh sebut terbalik boleh. Vektor PQ sama dengan vektor D. Okey, dua-dua tu boleh. Okey, seterusnya kita nak lihat vektor sama. Okey, suatu vektor sama. Kita klasifikasikan dia apabila vektor ini mempunyai, ini syarat sebenarnya. Syarat dia magnitude dan arah yang sama. Okey, itu adalah sebenarnya boleh cikgu cakap kat sini itu kita panggil dia sebagai kat sini sebenarnya syarat. Vektor samalah. Kita lihat contoh yang disediakan dekat sini. Okey, mana yang sama? Okey, kita lihat jawapannya kita nampak kat sini lah. Jawapan dia apa? Jawapan yang ada kat sini. Vektor A sama dengan vektor A. So, kita check lah. Kita check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, A betul tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, arah. Okey, arah dia sama tak? Okey, arah dia kita tengok kat sini dengan A sama. Okey. Kemudian tadi dia punya magnitude 7 lah. Magnitude dia 7 ni. Ni cikgu highlightkan supaya nampak sebab warna hitam dia sama. Warna hitam yang ada pada line yang ni sebenarnya kita scan ni gambarnya sama. So cikgu highlightkan lah. Inilah yang dimaksudkan sebagai vektor sama. Ini contoh lain yang menggambarkan suatu vektor itu sama sekiranya magnitude dan juga arah yang sama. Jadi kita teruslah melihat pada jawapan yang telah diberikan. Kita terus belajar dan terus kita faham. Yang pertama ini, okey, A dengan D. Okey, A dengan D. Betul tak? A dengan D. Mana A? Okey, ni A dengan D. Okey, secara kasar, okey, memang nampak sama dari segi gambar rajahnya, dari segi magnitude dan juga arah. Cuma sini tak jelas. Sini sebenarnya ada simbol tanda sama dengan. Okey, selesai. Kemudian kita tengok B. C dengan F. Cuba kita check. Ini C. Okay, ini C. Ini F. Okay, kalau pelajar tengok sebenarnya tak sama. Betul? Gambar rajah pun magnitude dari segi arah lebih kurang sama. Tapi sebenarnya tak sama. Okay, nampak sangatlah tak sama. Sebenarnya C ni kalau kita tengok betul-betul kat sini. Sebenarnya C bukanlah sama dengan F. C sebenarnya dia sama dengan. Okay, jadi kita padam sebenarnya dia sama dengan H ni. Okey, H ni kan. Nampak dari segi anak panah dia semua sama. So sini cikgu betulkan lah. Okey, ini jawapan salah. Jawapan yang betul C sama dengan H. Okey, kemudian kita lihat yang lain pula. Untuk B. Sorry, C. C dekat sini kita nampak MN dan CD. Mana MN? Okey, sini M. Sini N. Kemudian kita ada CD. Ini C. Kemudian kita ada D. Okey, anak panah pun kita nampak. Betul kita nampak dekat sini. Ini dia punya magnitude. Kita boleh nampak dengan jelas dekat sini. Kalau kita kira. Kalau kita kira lah. Ini untuk kita lebih jelas kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So betul. Vektor MN sama dengan vektor CD. Okey, contoh lain untuk D. B dengan E. Tengok B. B. Mana saja. Vektor B dengan E. Ni tak ada Ni salah ni saya rasa. Tak ada dekat sini dalam contoh ini. Mungkin typing error. Jadi kita padam lah. Kita potong kat sini. Maksudnya tak. Soalan tak wujud Jawapan tak wujud. Okey, untuk E. EF, KL. EF, KL. Okey, sama magnitude dan arahnya sama. Dan yang terakhir GH, vektor GH sama dengan vektor AB. Vektor GH sama dengan vektor AB. Okey, pun ketara nampak sini. Okey, dua-duanya adalah sama. Lihat seterusnya untuk vektor negatif. Okay, di sini definisi lah. Definisi bagi suatu vektor yang kita kategorikan dia sebagai vektor negatif. Okey, apabila kita ni vektor negatif XY diwakili oleh simbol ni. Okey,
suatu vektor XY apabila ianya negatif. Okey, apabila ianya negatif, kita boleh wakilkan dia, penulisan dia seperti ini. Okey, XY, ini juga XY tadi. Kita letak di sebelah kirinya negatif. Dan ianya sama apabila kita terbalikkan. Tadi negatif XY, untuk menggambarkan ia negatif Y, X. Okay, untuk lebih mudah kita lihat dekat contoh di bawah ni. Ni. Yang dia dah bagi kat situ. Okay, kita tengok. X. Okay, X anak panahnya ke Y. Okay. Dan ini kita lihat Y pergi X. Okay, yang ini negatif lah. Kita tengok dekat sini. Vektor negatif XY. Negatif XY boleh ditulis sebagai vektor YS dengan cara kita, kalau dalam bahasa ini kita panggil opposite direction. Iaitu arah yang bertentangan. Dekat sini kita cara tulis. Cara tulisnya bertentangan. Ini cara tulisnya bertentangan. So, kita lihat soalan satu dekat sini. Tentukan vektor negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Jadi kita nampak dekat sini satu soalan yang telah disediakan dengan jawapan sekali lagi. Okay, tujuannya adalah untuk pelajar cepat belajarlah. Tidak ada lain. Okay. Yang pertama XY. XY. Okay, sini. Okay, X pergi Y. Okay. Kalau kita tulis dekat sini, X, Y. Vektor X pergi Y. Dekat sini kita ada yang sama dekat sini. Dia sama. X. Okay, X, Y. Dari segi gambar rajah memang sama. Tetapi arahnya berbeza. Okay, arahnya yang ini X pergi Y, yang sini nampaklah dia daripada kiri pergi kanan. Tapi dua-dua ini mempunyai magnitud yang sama, cuma arah yang berbeza. Okay, sebab itu kita tulis dekat sini vektor XY, di depannya kita letak negatif vektor X. Sebab apa? Arahnya berbeza. Okay, untuk B, kita lihat ST, vektor ST. Okay, daripada S pergi T. Ini kita tengok gambar rajah ni dan inilah. Okey, ketara sangat, mempunyai vektor yang sama, tetapi okay, kita lihat S pergi T ni ke bawah, tetapi vektor A ni anak panahnya ke atas. Jadi vektor ST ni sama dengan negatif, mesti letak sebab arahnya berbeza. Begitu juga untuk CD lah. Okay, CD sama dengan C dari segi magnitud, tetapi arahnya yang berbeza, arah anak panah berbeza. Sekali lagi kita letakkan negatif di depan vektor C. Dan yang terakhir untuk vektor V, W, dan juga vektor B di sini. Okay, sama dari segi magnitud yang kita lihat dekat sini. Cikgu boleh kirakan untuk kamu. Okay, cikgu kira sekarang. Okay. 1, 2, 3, 4 sebab jelas dan boleh dikira. 1, 2, 3, 4. Tapi berbeza dari segi arah lah. Sebab kita letak kat sini tanda negatif. Saya harap pelajar fahamlah apa yang dimaksudkan dengan vektor negatif untuk soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okay, ini adalah video, pelajar boleh faham. Dengan cara pelajar pausekan video cikgu lah dan teliti untuk contoh 2 dan contoh 3. Okay, seterusnya, magnitud suatu vektor. Ini kandungan pengajaran cikgu yang berikutnya lah. Bagaimana menghitung atau mengira magnitud, ataupun sebenarnya bahasa lain panjang lah. Panjang. So, caranya dekat sini kita pergi definisi dulu apa yang dimaksudkannya.
Okey, dekat sini magnitude satu vektor boleh ditentukan dengan mencari panjang suatu garisan yang mewakili vektor itulah. Okey. Di sini adalah tata tanda bagaimana kalau kamu jumpa simbol mutlak ni, simbol mutlak ni maksudnya magnitude lah. Memang magnitude memang positif lah. Memang sebab tu ada simbol mutlak ni menandakan magnitude satu vektor bagi AB. Ini simbol. Kalau kamu jumpa soalan ada simbol mutlak, dalamnya ada vektor AB, okay, itu adalah apa yang kamu kena buat adalah kamu kena kira magnitude dia. So, contoh ni, okay, kita lihat dekat sini bagaimana untuk menghitung vektor AB. Bagaimana menghitung vektor AB. Okay. Jadi kalau di dalam koordinat lah atau graf atau sata Cartesian kita boleh tengok dekat sini. Kalau kita lihat kita di sini panjang dia yang ni 3 unit, sini 4 unit. Maka untuk mencari vektor AB ni, okey, kita buat seolah-olah seperti teorem Pythagoras lah. 4 kuasa 2 dan juga 3 kuasa 2 dan dipuncakan akhirnya kita akan dapat 25 punca kuasa 2 kita akan dapat 5 unit. 5 unit. Okey. Pengetahuan ni kita kaitkan dengan teorem Pythagoras lah. Macam mana mencari panjang sisi yang paling panjang. Okey, berikutnya kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Okey, soalan yang kita nak tengok yang pertama ni. Okey. Menghitung, ni simbol. Jumpa simbol macam ni maksudnya kirakan magnitude vektor P. Okey, jadi kita akan nampak sini 12 cm, sini 5 cm gunakan teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 iaitu 25 tambah 144 punca kuasa 2 kamu akan dapat 160. 9 punca kuasa 2 jawapannya adalah 13 lah. Okay, contoh lain. Kirakan magnitude vektor Q. Okay, kamu nampak ada 8 unit ini. 8 kuasa 2 64, 6 kuasa 36 kamu akan dapat 100 punca kuasa 2 dan jawapannya adalah 10. Ini contoh mudah macam mana nak menghitung magnitude bagi suatu vektor. Dan ini adalah kandungan yang terakhir, iaitu kita nak lihat kesan suatu vektor apabila kita darabkan dengan suatu pemalar. Suatu pemalar kat sini ianya adalah pemboleh ubah lah sebenarnya, skala. Jadi suatu vektor A apabila didarabkan dengan suatu skala K, hasilnya adalah kat sini KA. Boleh cikgu buat kesimpulan awal di sini seolah seperti gandaan. Seperti gandaan. Contoh, ni adalah skala. Skalanya 2 kali dengan vektor A. So, kita akan dapat vektor 2A. Kalau dalam skalanya negatif, ini negatif 3. Darabkan dengan A, kita akan dapat vektor negatif 3A lah. Magnitude vektor KA adalah K kali magnitude vektor A. Ni yang cikgu cakap tadi. Seolah-olah seperti gandaan. Seolah-olah seperti gandaan. Seolah-olah apa yang berlaku apabila kita darabkan ialah seperti gandaan. Okey, berapa kalilah vektor A dan KA punya arah yang sama jika K adalah positif. Okey. Dan memiliki tanda yang berbeza jika K adalah negatif. Contoh atas ni pun kita nampaklah. Yang ni pemalarnya positif, yang ni pemalarnya negatif. Ketara sangat daripada nota ni kita nampak sangat, kita boleh belajar dengan cepat apa kesannya sekiranya skala itu positif dan juga negatif. Dan itu simpulkan di sini
Okay, ia seolah-olah seperti gandaan. Okey, ini contoh soalan. Nyatakan vektor-vektor berikut dalam sebutan A. Yang pertama kita tengok ni A lah. Ini vektor A. Ini adalah vektor. Vektor A kita lihat dekat sini ada berapa. Kita kira dulu. Berapa A ni? 1, 2, 3, 4, 5. A yang kita nampaknya 5. Kalau salah ni cikgu betulkan lah. Kalau A ni kita ada berapa? 1, 2, 3. Semula Ni 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan juga 15. So, apa kaitan vektor AB dan vektor CD dengan vektor A? So, kita nampak sangatlah. Dekat sini, kita dapat simpulkan. Sebenarnya kalau kita nampak AB ni tadi 10. Vektor A ni tadi 5. Jadi, 5 kali 2, 10. Sebab tu ianya seperti ganda. Dan so, kesimpulannya vektor AB adalah 2 kali vektor A. Untuk B pula, kita nampak CD ni kita kira tadi, ini adalah 15. Dan vektor A ni adalah 5. So, 5 nak jadi 15 adalah kita kali dengan 3. So, di sini untuk soalan A, formalanya adalah 2. Manakala untuk soalan B, formalanya adalah 3. Okey, betul Dia seperti seolah-olah gandaan. Okay, contoh satu ni lebih agak sedikit complicated lah. Contoh yang diberi yang berikutnya ni. Kita lihat dekat sini. Okey, kita kira dulu. Vektor B ada berapa? Yang cikgu nampak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita tengok EF ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. KG pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, apa kaitan vektor EF dan vektor GH dengan vektor B? So, kalau kita lihat dekat sini, vektor EF yang kita kira tadi 20. Vektor B yang kita nampak tadi 10. Okay, maksudnya apa? 10 kali 2. So, vektor EF adalah 2 kali vektor B. Okay, faham gandaan 2 kali gandaan. Manakala untuk GH pula, okay, kita kira tadi dekat atas, ianya adalah 15. GH 15, tetapi untuk B 10 sahaja. So, apa kaitan dia? Kita lihat dekat sini. Okay, kita lihat dekat sini untuk daripada G, daripada G sampai ke sini 10. Maksudnya, ni 10 lah. 10, sini pun 10, maksudnya 1. Kalau kita kira dekat sini, nanti kita tukar, highlight. Kalau cikgu kira. Yang bahagian ni 5 sahaja. Maksudnya sini 10 sana sama lah.
Daripada vektor B dengan G sampai ni sama. Maksudnya ni satu lah. Ini maksudnya satu, ini separuh, iaitu 1/2 atau bahasa dalam bentuk pecahan 1.5 lah. Tapi untuk menggambarkan vektor 1/2, okey, 1/2 tu sebenarnya dalam bentuk yang kita dapat dekat sini. Yang kita kira maksudnya 1/2. 1/2 lah. Dalam bentuk nombor bercampur 2 kali 1 tambah 1, 3/2. Sebab itulah kita buat ni. Vektor GH sama dengan 3/2B. Okey, tadi pergi nampak poin yang kelima dalam pencatatan. Suatu vektor yang selari boleh ditulis seperti ni. Apabila ada pemalah. Ni maksudnya selari lah. Dalam arti kata lain, ni adalah cara penulisan vektor selari. Suatu vektor selari boleh dikatakan selari apabila boleh ditulis seperti ni. Maksud saya cikgu, vektor A, AB selari dengan vektor katakan CD apabila kita jumpa pemalar kat depan. Inilah bentuk dia. Suatu vektor itu dikatakan selari apabila syarat itu terbentuk. Okey, seterusnya kita sambunglah. Sambung dalam vektor part yang kedua. Okey, sekian saja. Terima kasih.